Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, yang mana saya lihat di sini kenyataan itu berbunyi, BN bukan macam PH, sejurus menang terus gugurkan kes. Dan beliau juga membidas berkenaan dengan surat Aku Janji, yang mana kita tahu hari ini begitu trending di media sosial, dan beliau kata itu adalah satu fitnah. Pada surat itu pada saya tidak penting, tetapi apabila Presiden UMNO mengatakan BN bukan macam PH, sejurus menang terus gugurkan kes. Kita tahu kes yang melibatkan ahli-ahli politik daripada Pakatan Harapan, yang mana kita lihat digugurkan, yang mana juga kita tahu kes yang melibatkan terowong yang mereka terus mainkan hari ini. Saya rasa kes itu masih berjalan. Dan apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ini, orang yang telah pun digugurkan kes ini juga tidak menyusahkan rakyat. Kes-kes yang pada saya remeh-temeh, tetapi terus dimainkan oleh pemimpin UMNO. Yang mana kita tahu bahawa kes yang melibatkan contohnya Rafizi Ramli, itu adalah kes politik. Kes yang mana kita tahu untuk menyekat suara daripada Pakatan Harapan, nak menyekat suara daripada rakyat dalam negara ini untuk terus bersuara berkenaan dengan isu 1MDB. Kita tahu bahawa kes-kes yang terlibat adalah kes yang remeh-temeh sekali, iaitu apabila orang seperti Rafizi Ramli membuat laporan polis, maka beliau pula yang ditahan lah, dimasukkan ke dalam lokap lah. Kita tahu itulah permainan parti yang bernama UMNO Barisan Nasional selama ini. Jadi apa yang kita lihat, kes-kes Pakatan Harapan, kes-kes PH ini tidak melibatkan duit rakyat. Apa yang kita lihat kepada UMNO Barisan Nasional, pimpinannya, kalau ada saja kes mahkamah, kesnya adalah kes rasuah, kes pencurian wang rakyat, kes yang melibatkan berjuta-juta, berbilion-bilion. Apabila kita lihat kes yang melibatkan Presiden UMNO ini sendiri, yang mana kita tahu masih lagi ada 47 pertuduhan yang melibatkan rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan, dan juga money laundry. Jadi apa yang Presiden UMNO ini nak jelaskan kepada rakyat, kes yang melibatkan pimpinan Pakatan Harapan, itulah yang saya jelaskan tadi. Tidak ada melibatkan dana rakyat, tidak menyusahkan rakyat. Dan kita tahu pimpinan UMNO Barisan Nasional hari ini, apabila beliau merasakan bahawa kenyataan yang dia cuba lakukan ini adalah disukai oleh rakyat, saya rasa rakyat lebih paham berkenaan dengan isu ini. Dan saya lihat kenyataan dia, sebab itu kita percaya lawan BN sedang takut bayang-bayangan sendiri, cemas kerana overthinking selepas apa yang mereka lakukan. Bimbang what you give to you get back, dia kata. Bimbang what you give, you get back. Jadi saya rasa Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin daripada parti-parti dalam Pakatan Harapan tidak takut dengan kenyataan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi ini. Presiden UMNO ni, dia sekarang ni berdepan dengan kes rakyat tahu. Najib kalau PH tak menang, tak masuk penjara. Kita tahu juga jika PH menang hari ini, apabila bulan depan PH menang, maka dia sendiri juga kita lihat kesnya ini. Jadi sebenarnya bimbang what you give, you get back itu sebenarnya kepada UMNO Barisan Nasional, terutamanya kepada Presiden UMNO itu sendiri. Jadi saya rasa pimpinan Pakatan Harapan, kalau kami kalah pun sebagai pembangkang lepas ini, saya rasa kita tidak perlu takut kerana kita tidak pernah mencuri duit rakyat. Kita dalam Pakatan Harapan tidak ada kes yang melibatkan penyelewengan di dalam kementerian. Tetapi pemimpin UMNO menyebabkan kerosakan dalam banyak kementerian, terutamanya yang kita lihat Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan daripada dulu sehingga hari ini, kalau PH tak menang, kita tidak dapat selongkar. Banyak kes. Hari ini pun kita tahu masih banyak kes di setiap kementerian. Saya tahu di setiap kementerian itu pasti banyak hutang-hutang yang bertimbun belum terbayar. Jadi itu dia isu dia. Duit yang kita ada di dalam negara ini untuk kementerian-kementerian dibazirkan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional dan bersekongkol dengan penjawat-penjawat awam yang menyokong mereka, yang barisan kepimpinan tertinggi juga ada segelintir yang terlibat. Ini adalah hakikat. Rakyat bukan bodoh. Pemimpin-pemimpin muda seperti kami-kami ini, mereka dah tahu perkara ini. Jadi tidak perlu dia nak berbohong. Dan isu berkenaan dengan apabila saya lihat surat sokongan palsu yang dikatakan ini, dikatakan fitnah ini, saya pada pandangan saya secara pribadi saya lihat
Surat yang seperti ini, yang mana kita tahu letterhead dia yang melibatkan apa yang kita lihat hari ini, yaitu tercatat logo UMNO dan tanda tangan pemimpin UMNO. Ini bukan kerja Pakatan Harapan. Orang Pakatan Harapan tiada masa buat kerja ini. Ini adalah satu troll, satu spin yang cuba dibuat untuk mereka mencari hujah, untuk mereka nak mengatakan bahawa kita menabur fitnah kepada UMNO Barisan Nasional. Padahalnya ini mungkin kerja walaon mereka sendiri, yang mana mereka keluarkan ini agar apabila kita lihat palsu dan akhirnya kita yang dituduh, iaitu Pakatan Harapan. Kenapa dia tidak menuduh orang-orang lain? Mungkin apabila surat ini berlaku, mungkin juga geng-geng UMNO ini sendiri. Kerana kita tahu perbalahan dalam UMNO itu sendiri hari ini, kita lihat begitu berkecamuk. Mereka gila akan kuasa. Kita lihat ada yang sampai turunkan mereka punya bendera. Mereka nak tutup pejabat. Padahal selama ini mereka duduk dalam parti mereka. Hanya kerana tidak dicalonkan, mereka kecewa sampai ke tahap ini. Jadi, untuk anak-anak muda, untuk barisan-barisan kepimpinan negara ini, jika mereka ingin ke politik, ke mana ke arah mereka? Tak ada. Sebab pimpinan UMNO ni, yang lama-lama ni, mereka tak nak berganjak. Sedangkan parti lain, kita ada pemimpin yang lama, ada pemimpin yang baru. Dan kita sentiasa membuat pelapis-pelapis kita. UMNO tak ada. UMNO, mereka nak naikkan pemimpin-pemimpin baru, tak ada. Mereka naikkan orang-orang korporat, yang yang mana VVIP, yang mana mereka dilihat juga contoh Tengku Zafrul. Mereka ambil Tengku Zafrul macam ni. Lepas tu mereka letak kepimpinan-kepimpinan seperti Jamal untuk memimpin negara. Tetapi Pakatan Harapan kita berjaya melahirkan pimpinan-pimpinan untuk menjadi pelapis yang begitu hebat yang boleh kita lihat hari ini. Jadi tidak ada maknanya kalau parti politik seperti UMNO ni yang mereka dok laung-laungkan, tetapi pemimpin lama mereka tak nak berganjak. Apabila nak berganjak, mereka kecewa. Apabila kecewa, kita lihat apa yang berlaku hari ini. Dan yang terakhir sekali, daripada isu surat palsu ini, saya yakin ini adalah walaon UMNO sendiri yang buat. Lepas tu disalahkan orang lain. Ini sebenarnya satu taktik politik kotor yang mereka buat. Saya rasa Pakatan Harapan tak ada masa nak bermain dengan perkara-perkara bodoh seperti ini. Kerana banyak lagi isu UMNO Barisan Nasional ni yang perlu kita rungkaikan. Tetapi sebenarnya UMNO Barisan Nasional kehilangan modal untuk mereka nak membalun Pakatan Harapan agar boleh ada hujah. Dan akhirnya mereka membuat idea baru, iaitu idea membuat surat palsu ni, aku janji palsu ini, agar dituduh ataupun mereka akan boleh mengatakan bahawa inilah serangan politik, inilah serangan daripada Pakatan Harapan. Tapi hakikatnya yang buat ini adalah walaon mereka. Mana ada pemimpin-pemimpin PH ada masa, ataupun kita punya akar umbi ada masa nak mencari surat. Ini adalah satu surat yang ditandatangani, kalau kita lihat di sini, pemimpin-pemimpin kanan UMNO. Jadi kita nak dapat surat ini bukannya senang-senang kita nak ambil benda-benda yang melibatkan tanda tangan ini. Ini adalah satu yang kita boleh lihat hari ini. Politik kotor daripada UMNO Barisan Nasional, yang mana dia salahkan orang lain. Dia yang berak tengah jalan, lepas tu dia tuduh orang lain. Saya yakin ini adalah taktik baru yang mereka buat. Tetapi sebelum ini saya lihat, saya diam. Dan hari ini saya percaya ini adalah daripada UMNO sendiri buat. Saya tidak percaya ini adalah Pakatan Harapan yang buat. Dan saya tidak percaya komponen Pakatan Harapan ada masa untuk nak buat kerja yang pada saya amat bodoh ini. Jadi ini adalah kerja walaon UMNO Barisan Nasional itu sendiri. Dan itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.